fizikal, baik buku digital. Sebaiknya kita jangan gaduh-gaduh, kita work together. Maksudnya ilmu tu perlu disampaikan. Ya, ilmu perlu disampaikan. Itu punya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam Malaysia Madani. Hari ini bertemu saya lagi sekali Master Shiro di dalam mini podcast Sembang Santai Spontan bersama Master Shiro. Hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang jauh saya bawa daripada Singapura untuk episod keempat. Diam tak diam kita telah masuk ke episod keempat. Apa yang menarik pada kali ini? Pada kali ini kami bawa tetamu daripada Singapura untuk berkongsi pengalaman bukan saja tentang penulisan tetapi mungkin tentang kehidupan yang boleh memberi inspirasi kepada masyarakat. Sebelum itu, kita berada di mana? Kita masih berada di Lumi Tropicana LMP WEP, Work, Eat and Play sebagai penaja lokasi podcast Master Shiro. Alright, kita perkenalkan diri dululah. Okey, apa khabar Kak Seha? Saya biasa panggil Kak Seha je. Apa khabar Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Macam mana perjalanan okey? Alhamdulillah, smooth. Dari Singapura ke KL, smooth. Okey. Terima kasih sebab sudi menjadi tetamu kepada kita punya mini podcast pada kali ini. Boleh tak Kak Seha kenalkan diri sedikit dulu kepada kita punya penonton? Okey, baik. Terima kasih MS. Nama saya, nama penuh Wan Syiha binti Muhammad Yusof, rebranded as Syiha bin Zohri. Tapi ramai kenal saya sebagai Coach Seha. Sebab apa? Sebab saya membantu mereka menulis e-book. Dan kalau ikut pengalaman bekerja, saya pernah sebelum ni saya bekerja di Cyberjaya sama 11 tahun MS sebelum COVID. 11 tahun sebagai IT analyst di Cyberjaya. Then COVID, then masa COVID tu saya berkenalan dengan penulisan e-book dan sampai sekarang lah. Nampak? Berapa orang adik-beradik tak? 4 orang. Akak nombor berapa? Sulung. Nampak? Bila anak sulung ni biasa dia punya pengalaman tu lebih thrill Betul tak? Betul kan? Boleh lah. Jadi adik-beradik sekarang kat mana? Adik-beradik saya semua di Singapura. Di Singapura. Cuma tadi kalau penonton tengok dia Kak Seha berada di Malaysia 11 tahun Maksudnya bukan jangka masa yang pendek. Maknanya kalau katanya tu Malaysia pun berada di hati lah Oh sangat. Sangat-sangat Saya cakap kalau saya balik Singapura, hati saya tertinggal di Malaysia. Dulu belajar kat mana Kak? UKM, kemudian UKM setahun, kemudian di University Glasgow, Scotland. Masa Kak Seha biasa dengan Scottish lah. Kalau you all nak belajar bahasa lain kan? Bahasa Scottish lain kan? Sama English tapi dia slang dia lain. Dia menggunakan English Ya betul. Dia ada dialek dia, tapi tu memang saya tak faham. Oh, dia bukan Scottish, bukan ada bahasa dia sendiri? Dia ada dialek. Ada dialek? Ada. Is it dialek dia English juga? Dia daripada English jadi dialek Scottish ataupun dia memang ada bahasa Scottish tu sendiri? Ada bahasa Scottish sendiri lah. Maknanya bukan dialek lah, bahasa dia kan? Bahasa dia. Kan? Kita saja bagi penonton tahu Scotland macam mana kan. Kita biasa dengar Scotland. Hari ni macam biasa kita punya sesi kita ni Kak Seha, tiada soalan yang dirancang, tiada jawapan, tiada skrip. Saya akan tanya spontan dan tetamu akan jawab. Okey, Kak. Di Singapura, apa aktiviti sekarang? Aktiviti saya di Singapura mengajar orang untuk membina meninggalkan legasi melalui penulisan. Sebab saya nak share. Sebab sebelum ni saya berangan nak jadi penulis masa belum kenal e-book zaman 90-an. Jadi tapi saya rasa berat sebab saya rasa ada challenges. Apa yang challenge? Cabaran-cabarannya. Jadi bila diperkenal kepada e-book, saya rasa macam mudah sebenarnya, mudah. Jadi dan saya rasa ramai orang yang ada banyak kepakaran dalam berbagai bidang. Dan kalau diorang kumpulkan tu semua dalam bahan bacaan digital, lebih mudah dia nak share. Setuju? Jadi saya rasa macam ramai lagi tak tahu, jadi saya nak share. Sebab ramai orang ingat macam dia orang tak faham, orang sebenarnya belum faham. Macam mana sambutan di Singapura?
Jujur kan? je. Jujur. Okey, alhamdulillah setakat ni ada, tapi pada apa yang saya nampak lah, mungkin pengalaman orang lain, pengamatan mereka mungkin beza. Tapi daripada sudut saya lihat kalau dalam sebahagian masyarakat dia dah dapat, tapi ramai lagi belum faham dan dia tak tahu. Dia tak tahu kenapa kena ada tulis ya. Yes, correct. Saya setuju, bukan saja di Singapura, di Malaysia pun sama. Kan? Maknanya di Malaysia pun kita sama melihat kalau kata nak dapatkan kesedaran tu masih sukar. Okey Kak, kita berhenti sekejap, kita bagi laluan kepada penaja lokasi kita kejap. Okay. Terima kasih kepada penaja kita Kak. Penaja kita ni tempat dia sangat-sangat menarik. Kak Sia pun datang tengok macam Best. Cantik. Semangat saya nak buat projek di sini. Nak buat program. Kalau penonton-penonton nak buat program kat sini, kita ada event space, kita ada ruang untuk buat. Tadi saya bawa Kak Sia kejap tengok kan. Boleh tengok tempat untuk you nak buat wedding, nak buat bertunang, nak minum kopi-kopi pun sedap, food pun okey dia kan. Food pun sangat okey, untuk breakfast sangat sedap, kopi pun okey, harga sangat affordable untuk orang sini. Jadi kalau you nak datang saja kat Tropicana Lumi Petaling Jaya. Okey Kak, baru ni kita ada terlibat. Saya sebagai pengerusi Kelab Penulis Muda Malaysia KPMN, kita terlibat sebagai sekretariat bersama dengan IKK, Ikhtisas Kepimpinan Kamara Zaman, dan juga pejabat Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri, anjurkan simposium aspirasi bahasa Melayu antarabangsa. Ada juga daripada Singapura kawan-kawan kita datang tau. Oh, alhamdulillah. Ayah-ayah kita veteran Cikgu Murni datang, Cikgu Hussein, Cikgu Suki. Jadi kita nak memperkasakan bahasa Melayu. Jadi apa pandangan akak tentang usaha yang Malaysia lakukan ni dalam nak memperkasakan bahasa Melayu ni? Oh, saya rasa ini sangat baik. Lebih-lebih lagi dia gabung, dia include negara lain. Ya, Singapura, Thailand Thailand. Singapura, Thailand, Malaysia, ada lagi? Dengan Ghana. Oh, Ghana dan juga Filipin. Filipin pun ada. Yes, bagus. Alhamdulillah. Indonesia ada. Kita ada Dr. Indra daripada Jakarta. Okey, alhamdulillah. Saya rasa satu usaha yang sangat baik dan patut diteruskan, dan kalau boleh badan-badan lain duplicate, sebab kita satu rumpun. Kalau kita tak bersatu, nak kukuhkan, nak perkasakan, siapa lagi? Saya sendiri kan tersangkut-sangkut juga. Jadi saya pun perlu suasana yang menyokong penggunaan bahasa Melayu. Saya pergi ke Singapura, selalu saya pergi Singapura. Kalau naik MRT tu kan, dia ada 4 bahasa kan, dengar kan? Melayu, English, Tamil dan juga Mandarin. Di Malaysia tak macam tu.
Di sana maksudnya mereka memberi penghargaan kepada empat bahasa. Itu bagusnya Singapura ni. Cuma di Malaysia tak macam tu. Walaupun tak macam tu, bahasa Melayu masih jarang digunakan, betul kan? Bagaimana kat Singapura? Macam mana kat Singapura bila mereka bercakap bahasa Melayu? Adakah ada cabaran apa? Untuk ni pendapat peribadi saya, mungkin tak sama dengan pendapat orang lain. Apa yang saya amati, kalau generasi sekarang berbahasa Melayu bahasa baku. I think sejak beberapa tahun lah juga bahasa sekolah. Jadi kalau perbualan antara kawan-kawan campur, mungkin sama macam Malaysia. Kita ada Singlish, Malaysia ada Manglish kan. Dia ada campur English, Malay, Chinese, some dialects. Dia campur lah. Jadi kalau acara rasmi, bahasa baku yang digunakan. Bahasa baku digunakan. Jadi budak-budak sekolah bila peraduan bahas memang baku. Adakah di sana, kita nak ambil kesempatan ni, sebab dah akak datang dari Singapura, kita nak tanyalah sebab kita baru habis simposium. Maksudnya kat sana, semua rakyat tu mesti tahu bahasa Melayu lah. Sepatutnya lah, sebab bahasa Melayu is bahasa rasmi Singapura. Bahasa rasmi Singapura kan. Mungkin itu tak ramai yang tahu. Sebab ramai yang menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kan? Maknanya di Malaysia, kita agak sedih jugalah. Kat Malaysia masih ada rakyat yang tak boleh berbahasa Melayu. Kan? Itu daripada yang kita dapat daripada dapatan di dalam simposium tu. Ini usaha kita lah. Ini just kita nak dapatkan perkongsian. Sebab kita nak menulis, Kak. Lepas tu saya tanya soalan-soalan begini. Sebab kita nak menulis ni, dia akan melibatkan bahasa. Bahasa ni adalah perantara. Kan? Betul. Okey, Kak. Kita pergi ke buku Akak. Apa ibu yang pertama Akak tulis? Kegiatan riadah. 3 kegiatan riadah menarik untuk AWEX. Oh, nampak? Untuk riadah AWEX pun boleh tulis ibu. So, ibu tu pasal apa, Kak? Ibu tu pasal saya tubuhkan kelab outdoor di kalangan rakan-rakan saya yang perempuan. Jadi kita pergi outdoor trips, ada jalan-jalan cari makan, ada outdoor hardcore, ada outdoor rekreasi. Jadi hardcore tu kita body rafting, lepas tu ada snorkeling apa semua. Jadi cerita-cerita tu saya kumpulkan dalam e-book pertama saya lah. Sebenarnya nak tulis benda lain, tapi itu yang bahan yang ada banyak bahan masa tu tentang tu. Saya siapkan dulu. Yang janji saya siapkan first e-book pertama saya siap. Sebab kalau nak tunggu idea lain, bahan lain, tangguh nanti tak saya. Berapa lama tempoh nak siap buku yang pertama? Dalam masa actually pada mulanya 3 hari, tapi hard disk crash. Jadi saya tak dapat nak retrieve. Saya terpaksa buat balik 7 hari. Maksudnya kalau kata macam tu, 3 hari dah boleh siap sebenarnya. 3 hari. Macam kita tengok episod yang pertama, YB Nahan cakap dia 24 jam boleh siapkan ibu. Kan? Boleh. Kan? Sebenarnya kalau bahan dah ada, lagi senang ya betul. Ibu kedua? Ketiga ada? Ada. Ada Ada. Apa dia punya tajuk? E-book kedua tu saya sahut cabaran MS. MS tu cakap kan, Kak saya datang Singapura susah nak cari makanan halal yang murah. Saya pergilah. Nampak tak? Saya ada bagi cadangan pada Kak Sia. Saya bagi challenge pada beliau. Tulis e-book untuk bagi maklumat kepada orang yang nak pergi ke Singapura, tempat yang makanan halal di Singapura. Ini pun penonton, kalau you all betul-betul nak menulis, you boleh tulis benda-benda yang simple untuk bagi maklumat pada orang. Setuju kan? Setuju. Okey, kita berehat sekejap, Kak. Tadi kita dah pergi ke arah simposium bahasa Melayu, ibunya Akak Seha dah tulis. Orang dengar yang happy-happy je, yang mudah. Kalau kita tengok episod 1, episod 2, episod 3, mereka nampak macam senang, tapi mereka akan selitkan, tetamu kita akan selitkan cabaran mereka. Macam Dr. Evina pun ada cabaran untuk siapkan buku-buku beliau untuk mengajar orang. Sama juga saya Kak Sia. Setiap orang tu kita nak bawa pada penonton, mesti ada cabaran mereka lah. Daripada cabaran dalaman, cabaran luaran, daripada segi keluarga ke, daripada segi kerja. Kak, mungkin kita boleh mula cabaran Akak waktu memula COVID berlaku kot. Apa yang Kak rasa mungkin nak give up time tu ke? Kan? Mungkin kan? Memang sebab just before COVID, sebelum COVID tu memang saya di Cyberjaya selama 11 tahun. Jadi saya bekerja di Cyberjaya, bila hujung minggu je pergi kat outdoor activity semua. Jadi bila tahun 2020 saya balik Singapura bila COVID tu,
tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar negara. Jadi kena duduk dalam rumah, memang saya tak boleh. Saya memang tak boleh. Saya rasa tertekan. Tertekan. Tertekan Kecil pula sangat. kan? Kecil pula Singapura kan? Kalau orang duduk landed property, bolehlah keluar kat taman. Kalau siapa penonton pernah pergi Singapura, mereka banyak rumah, kebanyakannya kan, semua rumah yang bertingkat-tingkat. Rumah apartmen semua. Ya, betul. Jadi dia nak cari tanah ni sukar. Kan? Jadi akak duduk dalam rumah lah. Dalam rumah je lah. Lepas tu pula rumah penuh ramai. Adik-adik semua kat situ. Sebab ada yang kena COVID. Jadi kena kuarantin. Jadi kita tak boleh keluar. Jadi itulah. Pergi bilik 1, bilik 2, bilik 3, ruang makan, dapur. Dah tu. And then bila dah ramai gitu kan. Dan saya nak memang saya tertekan sangat. Maksud saya nak keluar for me untuk saya. Kalau pergi outdoors, pergi hiking sikit, walking pun jadilah. Walking, tapi mesti nak nampak hijau-hijau, bau daun, bau hutan. Saya rindukan tu. Tak boleh keluar, memang saya tertekan. Cuma kalau dari segi hikmah yang kita dapat, sebab itulah kita kena agak siap. Ini kekuatan teknologi yang MAZA perjuangkan. Kita nak jihad ekonomi, jihad ilmu kita ni, inilah dia sebenarnya. Daripada segi teknologi kita dapat berhubung. Sebab tu kita berkenalan. Kalau tidak kerana COVID tu kita tak kenal tak? Betul. Saya tak cari ibu masa kalau tak kenal. Macam mana? Kenapa akak tertarik untuk bersama dengan kita? Adakah sebab komuniti dia ke? Adakah sebab memang akak cakap aku nak buat duit dengan buku? Ataupun akak cakap, memang komuniti ni bagus, boleh bagi aku positif. Macam tu. Itulah sangat. Sebab saya nampak Dr. Lily post di Facebook e-book pertama beliau. Saya tengok sebab saya kenal Dr. Lily community business women entrepreneurship. Dia tengok Dr. Lily buat e-book. Saya kontak dia. Dr. Lily dapat e-book, senang ke nak buat e-book? Saya nak belajar ke? Nak. Terus dia kenalkan saya pada SS Puan Syida. Terus kat situ jumpa MS. Saya belajar macam nak buat e-book. Itu yang hard disk crash apa semua kan. Tapi MS community ni memang bagi moral support lah. Hard disk crash. Saya dah nak nangis dah. Macam mana ni, saya dah bagi dah 5 topik. Jadi lalas jadi 3 kan. Sebab itu je yang saya boleh retrieve. Tak apa yang ada teruskan je, type aja. Lembut je SS itu. Jadi saya buat. MS pun bagi sokongan. Tak apa kak, boleh kak. Jangan tertekan dengan nak siapkan 3 hari ke apa ke, tak apa. Yang itu tak apa, itu personal target kan. Tapi apa yang ada kita cuba salvage buat. Lepas tu buku siap. Lepas tu MS pun bagi sokongan, bagi cabaran buat buku seterusnya. Kejap kak, kita share eksklusif dengan penonton. Macam mana mula akak jumpa saya dalam tu? Kan? Waktu PKP tu kan? So saya attend kelas menulis e-book online kan, Zoom. Dan hari pertama, dia 3 hari. Hari pertama ada beberapa orang tapi MS tak ada. Hari kedua adalah satu orang ni masuk. Dah lah dia masuk lambat. Lepas tu saya dalam hati saya, siapa ni? Semalam tak ada, tiba-tiba hari ni masuk lambat. Rupanya CEO. Nasib baik tak kutuk. Itu kenangan sebab pada waktu tu saya hanya bersiaran di dalam kereta. Sebab di rumah internet tak kuat, PKP kan, semua orang duduk kat rumah. Jadi kita waktu tu terkejut dengan kena kurung kat rumah. So studio yang paling bagus ada dalam kereta. Masa tu saya bersiaran semua, bertemu dengan semua peserta menulis ni daripada dalam kereta. Itulah kita punya kenangan yang mungkin boleh bagi inspirasi kepada penonton kita. Betul. Betul kan? Sebab boleh je nak buat. Kalau mereka cakap sekarang susah nak buat, kita dulu lagi susah. Kan? Yes, correct. Okey, kita berehat sekejap. Okay, terima kasih kepada semua yang masih menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen dan share kepada kawan-kawan jika memberi manfaat. Now, tadi kita dengar e-book yang pertama Kak Sia tulis adalah apa Kak? Aktiviti riadah. Aktiviti riadah bersama AWEX. Bukan bersama AWEX, tapi AWEX tu yang beriadah. Kalau bersama AWEX jadi lain pula. Kita yang pergi bersama dia orang. Jadi apa sebenarnya, kenapa akak tulis benda tu? Mesti ada sebab. Aktiviti apa yang akak suka? Okey, memang ada sebab. Sebab saya memang minat outdoor activities. Antara sebab kenapa saya memang suka sangat, sayang sangat dengan Malaysia. Malaysia kaya dengan alam semula jadi. Betul. Dengan air terjun, sungai, tasik, laut, pantai yang cantik. Singapura ada tapi tak samalah. Tak sama dan tak cukup lah.
nak lagi lah gitu. And then jadi bila saya ada kawan-kawan perempuan AWEX ni yang minat tapi tak tahu. Bayangkan saya Singapura tahu orang Singapura duduk kerja di Cyberjaya, saya ajak kawan-kawan Malaysia, jom kita pergi tempat ni, jom kita pergi. Saya macam tour guide. Jadi saya suka sebab orang tak tahu. I don't mind. I know and I like. Saya suka sangat. Mari. Dan saya rasa macam antara sumbangan saya untuk promosikan pelancongan Malaysia. Jadi saya minat lah yang hardcore. Dulu saya boleh lah panjat gunung ledang semua sekarang rekreasi lah, lebih kepada rekreasi. Maksudnya kalau you all rakyat Malaysia kena bersyukur tau. Bersyukur kita ni banyak gunung, banyak apa senang nak naik kan. Yes. Mereka daripada Singapura kena masuk dengan pasport, kena minta kebenaran semata-mata nak pergi tengok sungai, nak naik gunung kan. Saya rasa itu antara terapi untuk akak. Ya betul. Saya memang terapi dan bau. Kalau sebulan 2 bulan saya tak dapat bau hijau, bau hutan tu, memang rasa sihat ya betul. Rasa macam dah kurang something. Kalau macam tu, saya rasa saya nak bawa kalau akak boleh kumpul ada kawan-kawan kat Singapura, kita buat program nak. Boleh. Program kalau kata kita nak pergi ke belah Kelantan ke, pergi ke selatan Thailand ke untuk kita berjalan, is it okay? Boleh, insya-Allah boleh diusahakan. Apa akak rasa yang akak rasa nak saya buatkan? Wow, rasa-rasa nak kalau berjalan pergi sana, apa yang mereka nak? Okey, jadi saya perlukan informasi seperti ada tempat kawasan yang kita yang MS nak syorkan, ada tempat bersejarah, okey, ataupun tempat pengajian Islam, pesantren, pondok, universiti. Ini antara yang mungkin orang sana memang ada tengok grup tengok kumpulan sasaran. And then ini, tapi mesti yang penting mesti ada shopping. Okey, kita take note. Okey, penonton ke mana-mana kalau you all ada idea juga letak kat komen. Nanti biar kita susun untuk kita buat pergi jalan. Jadi apa lagi? Shopping, pesantren, melawat tempat sejarah. And then nature lah. Kalau macam Kelantan kan banyak Gunung Stong. Kaki Gunung Stong. Dapat ambil gambar, belatakan air terjun atau ceplok kaki kat sungai, dah cukup happy dah kan. Jadi kalau ada yang lebih hardcore kata nak trekking, mungkin kita boleh usahakan juga. Itu daripada kumpulan yang berbeza lah. Ya, berbeza. Maknanya kat sini saya dapat dalam mini podcast kita ni, saya dapat satu lagi ilham untuk kita wujudkan satu lagi perkhidmatan yang kita kuatkan komuniti kita. Bukan kita saja, kita nak buka pada orang semua kan. Betul. Okey. Jadi kalau kata kita nak buat program-program macam ni, adakah dia ni boleh bantu daripada segi ekonomi kak? Ekonomi daripada kumpulan Singapura. Jadi kita tengok Singapura mungkin nak datang sebagai terapi, sebagai happy. Adakah boleh bantu secara individu punya ekonomi daripada Singapura kena datang sebagai apa cakap akan jadi tour guide yang tiba-tiba je bantu kan. Daripada segi ekonomi boleh ke kak? InsyaAllah saya rasa ada kemungkinan sebab kawasan tu yang MS syorkan tu ada tempat-tempat yang kita boleh beli barangan pada harga yang bulk bulk. So diorang boleh bawa balik ke Singapura untuk siapa yang minat untuk berbisnes lah. Berbisnes Sebab bukan apa, sebab kita selalu melihat kalau Singapura ni orang tu banyak duit. Sedangkan sebab macam orang Indonesia tengok Malaysia lah, Kuala macam kaya kan. Sebab nilai duit ni besar. Maknanya kat sini program sini mungkin boleh besarkan lagi kan. Mungkin ada cabang-cabang perniagaan boleh dibuat kan. Atau mungkin ada yang lain yang nak jadi tour guide. Dia tour guide kan. Jadi dia ada kawan-kawan lain, grup-grup lain. Dia kata ada tempat baru. Tempat tu bukan baru, tapi baru untuk orang-orang yang tak tahu sebelum ni. Okey. Alright, kita bagi laluan kepada pesanan penaja. Ini antara tempat yang saya, Masih Shiro, saya dan DJ dan MAZA sengaja buat ke sini lah. Ini tempat saya lepak untuk buat kerja pagi-pagi. Saya dah jarang duduk di office sebab kita nak menulis, kita nak buat network, kita nak buat jaringan perniagaan, kita mesti ada tempat yang lepak, tempat yang lebih eksklusif, selesa. Kalau sebelum ni saya banyak jumpa kawan-kawan kita kan, mungkin di kedai-kedai yang kedai mamak kan, restoran mamak, saya rasa okey saja restoran mamak. Cuma kadang-kadang kita tak berapa selesa, betul tak? Sebab tu saya nak ajak kawan-kawan semua, penonton MAZA datang lepak di sini. Dekat mana ni? Di Lumi Tropicana, LMP nama tu venue.
Dia dipanggil Pak ni kafe hari ni yang sponsor kita ni, dia dipanggil WEP. WEP ni salah satu kafe yang berada di dalam LMP. WEP tu maksudnya Work, Eat and Play. Maknanya you datang sini lepak kopi-kopi, harga pun okey, ada pastry. Kalau nak buat event pun boleh. Cuma untuk event hall, event space, nanti kita akan dapatkan kerajaan untuk episod akan datang. Jadi untuk episod kali ini, anda boleh datang join di LMT Lumi Tropicana, Petaling Jaya. Senang saja, just cari LMT. Terima kasih kepada penaja untuk episod kali ini. Saya tengok Kak Siha antara orang yang sangat aktif. Kalau you all tahu, beliau adalah yang banyak bantu MAZA. Banyak tau. Malam bantu kita buat iklan, buat itu ini. Kalau nak cerita ni, saya sendiri sebab aku nak cerita. Kadang-kadang kita buat ni, duit belum masuk lagi. Kita ni orang meniaga. Penonton kena ingat, kita orang meniaga. Kadang-kadang duit belum masuk lagi. Bukan senang untuk saya wujudkan satu pasukan yang sanggup bekerja bersama-sama dengan saya. Bukan untuk pump duit jadi saya jadi kaya, tak. Kita sama-sama tak makan, kita sama-sama tak ada gaji kadang-kadang Ni eksklusif kita beritahu kat penonton. Memang kita dapat duit, tapi kadang-kadang duit tu agak lambat. Inilah insan yang sanggup bersama MAZA. Sabarannya banyak. Boleh tak Kakak cerita Kak? Sekarang Akak nak buat aktiviti dengan MAZA, nak buat apa? Tapi saya tahu mesti ada cabaran yang Akak rasa, antara cabaran amanah dan juga tanggungjawab Akak. Memanglah ada MS. Abah tak sihat. Abah tak Jadi sejak awal tahun ni hingga akhir recently 6 kali masuk hospital, keluar masuk hospital. Tu hospitalization yang duduk 1 kali masuk berapa hari, seminggu setengah. Belum lagi clinic appointment, hospital appointment, follow up and all. Jadi baru ni saya dapat masuk balik ke Malaysia. Berapa bulan saya tak jumpa, agak setengah tahun lah tak jumpa. Jadi untuk sekarang ni semangat saya untuk rancakkan aktiviti penulisan dan outdoor aktiviti saya memang agak terencat sikit lah. Sebab yang inilah. Jadi ini pun saya balik ke Malaysia, bukan datang Malaysia, balik Malaysia. Macam 5 hari gitu, lepas tu balik Singapura. Sebab besoknya Abah ada hospital appointment, uruskan tu. Then baru balik ke sini lagi. 5 hari, tu balik lagi ke sana. Untuk uruskan Abah, hospital appointment dan seterusnya. Mungkin ada orang tanyalah, tak penat ke ulang-alik? Tapi saya ada urusan di sini juga. Saya ada tanggungjawab di Singapura, ada amanah, dan saya pun masih ada amanah di sini kan? Ya, jadi bila macam tu penat lah, memang penat. Kemudian poket pun kempis. Tapi kuatkan semangat jugalah. Semangat. Sebab tu kalau kata kalau terutama kepada orang MAZA yang mana yang berada di Lembah Kelang, yang dekat dengan kita, kalau you all tak betul-betul appreciate, menghargai susunan Allah Ta'ala tu, amat-amat rugilah. Kerana orang jauh, mereka nak buat perniagaan dengan kita ni jauh daripada MAZA punya HQ, tapi mereka ni jauh. Sebab tu kalau kita tengok daripada sejarah Rasulullah SAW dulu pun, baginda Nabi pun di kawasan Mekah tidak menyambut dia sebagai sebesar di Madinah. Kan? Orang jauh yang lebih menghargai kita apa semua. Ini yang terjadi. Tapi kalau Kak Siha duduk kat area sini pun, saya rasa Kak Siha pun jangan datang kan. Sebab tu dia jauh. Jadi kita doakan supaya Abah Kak Siha sembuh, dipermudahkan segala-galanya, sebab inilah menjadi kekuatan kepada Kak Siha untuk hadir bersama kita pada hari ini. Esok nak balik, nak uruskan kat sana lagi. Jadi Kak, Abah ada komplikasi sakit apa? Basically jantung lah, sakit jantung dia ada blockage. Dulu dah tahun 90-an dah buat ballooning and then dia tak kuat. Jadi dan dia ada ada komplikasi lain, tapi dia nak pergi operasi tak boleh sebab jantung dia tak kuat. Sebab kalau dia kena general anesthetic, takut ada gangguan, takut nanti dia tak sedar daripada operasi. Macam mana akak bagikan? Saya tahu mesti malam kena jaga macam mana? Mungkin kat luar ni ada yang menjaga ibu ayah juga yang nak pengalaman. Mungkin kita ni. So pada mulanya abang masuk hospital, bila dia balik discharge, esoknya mak saya pula yang hospitalize sebab low oxygen level. Jadi saya kat rumah seorang jaga abah 24 hours.
Sebab adik-adik ada bantu bila transport sebagai transport nak keluar beli barangan keperluan seperti macam diapers dan seterusnya. Jadi kat rumah memanglah siang malam memang kalau macam-macam orang baru dapat baby, malam nangis nak menyusu ke apa-apa semua. Jadi paling pada awalnya berapa minggu pertama lepas discharge daripada 12 malam sampai subuh memang 4-5 kali lah. Memang 4-5 kali bangun untuk uruskan ayah abah Itu malamnya. Siang maknanya bukan semudah tu lah nak dengan kita bukan ada kerja yang tetap, tapi saya rasa ini pun susunan Allah yang sangat hebat. Kalau Kak Siha ada kerja tetap sekarang ni, belum tentu boleh jaga. Exactly. So saya rasa memang Allah bagi kat saya lah. Kan? Sebab adik-adik kerja office kan. Saya macam kira freelance pergi kan. Ya. Tapi cukup makan Kak? Cukup makan, Allah Ta'ala bagi cukup boleh hidup sekarang lagi. 6 bulan jaga ada tempat berteduh. Ada tempat berteduh makan. Jadi kita kena percaya kepada rezeki. Okay Kak, kita rehat sekejap. Kita faham penulisan e-book ni lebih fokus kepada memberi kaedah, guidance, bimbingan kepada orang. Kalau kata kita melihat pada Kak Siha punya pengalaman tadi tu menjaga, sebab saya pun ada ibu yang warga emas, tapi mak saya masih boleh bawa kereta, mesti boleh hidup sorang-sorang, dia boleh berkebun. Saya belum merasai lagi apa pengalaman Kak Siha. Mungkin saya akan alami pengalaman tu juga. Kan? Adakah penulisan e-book Kak Siha akan datang ada niat untuk bantu memberi pengetahuan kepada masyarakat daripada hasil pengalaman Kak? Ada MS, insyaAllah. Sebenarnya saya dah draft masa saya dalam keadaan tertekan tu. Saya perlukan outlet. Tapi tak boleh keluar rumah kan. Tak boleh keluar rumah sebab siapa nak pergi tengok abah. Jadi bila tak abah tidur, penat tapi saya perlukan outlet. Jadi saya on laptop, saya type. Saya type je dulu, keluarkan dulu. Keluar. Nak susun nanti. Betul. Nak susun nanti. Jadi saya fikir, saya juga tanya daripada diri saya, macamlah kau seorang ada gini. Tapi gini, pengalaman masing-masing beza. Pengalaman masing-masing. Pada saya tak apa, saya keluarkan, saya share, kalau macam ini, saya buat ni, gini. Mungkin ada orang luar sana tengok, yang ini aku tak try. Mungkin dia boleh cuba, kita tak tahu. Setuju. Kita terlalu fikir aku buat ni macam orang lain tak buat kan. Itu antara dalam kelas e-book kita selalu share, kita ada benda yang akan menyebabkan kita ni gagal menulis. Salah satu kita fikir benda macam ni lah. Kan? Saya suka bila Kak Siha cakap dia, saya ambil dalam temu bual Cikgu Wan Zayu. Kita punya tim MSJ juga, Cikgu Wan Zayu dia temu ramah di dalam radio semalam. Saya tengok radio apa semalam Saya ada share kan. Saya tonton sampai habis. Kan? Jadi beberapa perkara tu ada yang Cikgu Wan Zayu sebut apa yang Kak Siha sebut tadi tu. Kan? Kita kena menulis untuk bantu orang, untuk bimbing orang kan. Jadi kalau kata kita terlalu fikir orang cakap apa, dia takkan berlaku. Betul. Kan? Betul. Okey, daripada segi tu apa perancangan Kak? Adakah akan keluarkan e-book tu bersiri ke? Buat je nak bagi kaedah-kaedah kan? Betul. Saya rasa tengok bahan yang ada, rasa mungkin bersiri lah. Bersiri mungkin 2 ke 3 lah. 2 ke 3 siri. Buat masa ni. Sebab saya tak nak satu e-book tu dia compact sangat jadi berat. Tak nak. Saya nak dia fast tips, quick reference. Sebab macam my ibu partner Puan Zubaidah Zainal Abidin pun ada tips menjaga ibu. Jadi saya pun ambil sambil promote. Saya pun ambil iktibar daripada cara dia sampaikan. Jadi dapat idea macam mana saya nak sampaikan pula pengalaman saya. Semoga dapat share, kongsikan tips yang mungkin dapat membantu sesiapa yang memerlukan. Okey, kalau kata saya nak buka pusat jagaan warga emas, adakah e-book tu boleh membantu diorang kalau akan nak fokus kepada pasaran tu? Okey, buat masa ni perspektif penulisan yang saya ambil untuk e-book saya topik ni dari sudut caregiver, personal caregiver.
Jadi kalau untuk center nak kena research lah. Yang research Kena kan. research. Tapi boleh ada peluang buat duit kat situ kan. Kalau merata orang nak kan? Boleh. Maknanya kalau you ada pengalaman tu boleh buat duit kan. Boleh sebab ramai orang kat luar sana terjadi caregiver Dan tak sengaja. ya, lepas tu tak tahu macam mana. Saya pun tak tahu. Boleh buat kelas kan. Bidang terjun tu macam mana macam ni. Jadi daripada pengalaman. Jadi tapi lepas tu baru saya cari. Ada badan-badan di Singapura yang adakan training latihan untuk caregiver. Maksudnya kalau kata ibu Kak Sia keluar, kita boleh buat training pada orang kan. Boleh. Saya suka dia bila Kak Sia cakap pasal tulis ibu tu dalam tertekan. Saya relate lagi satu yang Cikgu Wan Zayu cakap dalam radio, baru saya teringat. Dia cakap nak jadi penulis, dia mesti tertekan. Dia mesti sibuk. Betul. Kalau dia tak sibuk, dia tak tertekan, dia tak boleh jadi penulis. Bila ada tight deadline. Kan? Baru dia Dia kata kalau Cikgu Wan Zayu cakap kalau kata dia tak sibuk, dia tak boleh menulis. Dia mesti orang sibuk. Pergi kerja, balik kerja, dia akan siap menulis. Kan? Saya rasa tadi Kak Sia cakap dia tertekan, jaga abah bukannya tak ikhlas, cuma tertekan, kita stres diri kita kan. Okay. Alright, kita bagi laluan pada pesanan penaja. Alhamdulillah. Kalau kita melihat cabaran orang menulis, tak salah e-book ke buku fizikal ke kan, kita open. Cabaran selalu jumpa kita dalam kelas, saya tak tahu guna teknologi, saya tak tahu guna komputer, internet slow, macam-macam cakap-cakap dia akak punya hard disk crash lah. Itu semua saya rasa tak berapa sukar. Sukarnya apabila kita berhadapan dengan manusia. Kak, cabaran manusia ni Kak, salah satunya adalah daripada segi komitmen, berkira-kira. Akak pernah alami cabaran tu Kak? Ini soalan cuba tanya. Soalan cuba mas. Ya. Sepanjang akak bersama MAZ, sebagai kita punya certified advisor, trainer, yang akak dengan passion nak ajar orang Singapura, sahabat Singapura, ada kemungkinan tak yang akak rasa, yang akak pernah jumpa, nak bayar pun berkira-kira kan. Kan? Minta maaf lah, saya tanya ni, direct ni saya tanya kan. Okay. Ada, memang ada. Ada yang bila saya bagi harga kan, dia nampak kat poster ada harga yuran RM dengan Sing dollar. Dia convert sendiri. Jadi bila dia convert sendiri, dia tengok dia nak bayar RM lah. Sebab yang RM tu lagi murah daripada yang Sing dollar. Sing dollar kena up sikit lah. Kalau Sing dollar saya bagi bengkel penulisan e-book 4 jam $20. Hello. Macam tak ada value.
Tak ada value lah $20 Macam tak ada value, kan. Betul-betul. Tu satu contoh yang saya ambil tu. sahabat Jadi Gap. kalau saya ambil RM, saya betul convert to Sing dollar, ambil exact macam itu, memang tak boleh sebab macam tak ada value. Jadi untuk Singapore, saya kena upkan sikit. Tapi kalau letak lebih dapat $50, orang kata mahal. Gitu. Tapi yang $50 4 jam training macam tu, lepas tu saya bagi guide, saya bagi template penulisan nak bantu mudahkan orang menulis. Lepas tu ada follow up one to one untuk pastikan e-book pertama tu siap. $50 tu sikit, tapi orang kata $50 gini. Lepas tu yang masuk pun buku tak siap juga. Ni dia tak fikir pula yang Akak Sihat datang menghadap kat KL, menghadap kita banyak kali kan. Perjalanan, kos pun tak fikir kan. Memang tak lah. Mereka tak perlu keluar datang kan. Exactly, correct. Maknanya bukannya di Malaysia yang berlaku juga, kat Singapura pun berlaku kan. Ya. Okey, apa lagi Kak yang rasa-rasa yang diorang ni berkira? Satu duit, lagi apa orang kira? Manusia ni manusia lah. Bukan Singapura je lah, manusia. General lah. Sebab saya pun bila saya buat online kan. Ibu Network Workshop ada peserta memang dari Singapura, dari Malaysia. So yang dari Malaysia tu bila saya dah bagi, okay ni sekian yuran, ni sekian time dan this is what you get with the package. Okay, buku tak siap dalam masa yang ditetapkan. Lepas tu lama, berbulan-bulan. Lepas tu ada makan tahun juga tau. Lepas tu saya rasa macam kesian pula tak nampak e-book dia. Saya contact. Lepas tu boleh tak tengokkan? Ingat free je. Exactly. Kita kerja dengan dia pula kan. Lepas tu hello. Lepas tu saya pun tekal macam tak tolong. Macam dia tak ikhlas lah tolong. Tapi tolong tu kena ada had. Lepas tu yang ini kau ada yuran. Saya dah bagi tahu dah. Ini dah termasuk package, ada masuk ini. Lepas tu you minta lebih-lebih. Lepas tu bila kita dah lepas tu nak minta bayaran macam ini kena bayar. Habis tu free ke? Lepas tu you tahu buku you siap, boleh tanya lagi macam mana nak jual duit, dapat banyak duit tak? Dapat berapa? Boleh dapat berapa? Boleh jual e-book ni. Tapi diri sendiri bila nak dapatkan ilmu tu berkira-kira. Exactly. Benda ni memang berlaku. Kadang-kadang bila mereka dah tak siap, dah tak boleh buat, mereka akan start salahkan sekeliling. Cakap tak efektif. Ada yang pernah salahkan akak punya modul ke, salahkan akak punya ada? Taklah orang dia tak cakap direct lah. Tak cakap direct. Cuma tapi, ada CP-CP macam nak unsur nak nampak salah kita lah. Jadi itulah cabaran kita sebagai tenaga pengajar di dalam MBZA. Pada penonton semua, kalau you menonton benda ni, kita elakkanlah jadi macam tu. Sebab kita nak jadi trainer, baru kita akan rasa sukarnya. Jadi penganjur, jadi trainer kan, akan jadi kena hentam je kan. Asyik kena marah orang je. Tapi bagi mereka menganjur belum tentu lagi. Dan saya rasa ini adalah perkongsian yang menarik. Kalau anda adalah MBZA punya certified advisor ataupun mana-mana trainer, inilah you kena ambil. Dan saya rasa akak terima dengan positif. Ya Alhamdulillah. Mula adalah masa-masa yang saya rasa nak give up. Tapi saya fikir balik, memang saya minat. Saya minat, saya suka dan saya tahu ramai orang kat luar sana nak menulis tapi tak tahu macam mana. Cuma kami belum ditemukan je. Jadi saya rasa macam tak apalah orang-orang yang ini. Itu untuk kuatkan diri saya. Because mesti tetap akan ada cabaran. Jadi target kumpulan sasar saya belum jumpa lagi. Saya harap akan jumpa lah. Itu yang buat saya terus. Okey, kita berehat kejap Kak. Alhamdulillah, diam tak diam kita dah sampai penghujung sekejap masa Kak. Kalau kata kita nak bersembang ni, memang 2-3 jam pun tak habis. Memang. You all kena join MBZA, komuniti kita sangat positif. Kita pelbagai golongan, pelbagai latar belakang yang positif yang kita boleh membangunkan diri kita dan juga masyarakat. Kak, bila akak punya kursus, saya bagi chance untuk akak share dengan kawan-kawan kita Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand. Kalau kata ada akak punya kursus-kursus yang akan bantu. Ingat, setiap episod kita minta tamu ni mereka ada anjurkan dan mereka ni ada kelebihan masing-masing. Jadi bila akak punya kursus, bagaimana dia punya caranya, cara online ke offline ke, dan apa kelebihan kursus akak untuk akak tawarkan kepada penonton. Okey, baik. Terima kasih MS. So insyaAllah tiap-tiap bulan memang saya akan adakan bingkel penulisan e-book. Biasanya weekend, hujung minggu. Kalau siapa yang tak boleh hujung minggu, perlukan hari biasa, Isnin hingga Jumaat, boleh kontak saya direct, boleh personal one to one, boleh online, boleh offline, boleh bincang, boleh kontak saya WhatsApp 6590829024. Okey, jadi dalam bingkel penulisan saya, okey,
similar, lebih kurang sama dengan basic fundamental. Okay. Asas. Asas. Okay. Asasnya. Asas lebih kurang sama dengan MHA Professional Certified Advisor MHA yang lain. Tapi saya tambahkan juga because ini kenapa saya tambah ada satu topik ini kejap lagi saya cerita sebab dapat maklum balas jadi peserta yang dia bagi beberapa jugalah yang kata yang ini saya dah tahu, ini saya tahu, yang saya cari ini. Saya mula satu orang, dua orang, bila dah ramai minta saya masukkan. Penulisan. Saya dulu walaupun bidang IT tapi sebelum tu saya bidang sastra. Saya ambil A-level sastra. Jadi untuk penulisan cerpen, novel, sajak, jadi ada tema, perutusan, perkembangan watak. Jadi saya ada satu modul khusus untuk itu. Jadi kalau nak tahu, nak kelainan, kena masuklah. Saya. Akak masuk juga AI semua kan? Ya betul. Macam mana nak gunakan sebab sekarang terkini. Betul. Saya upgradekan diri saya juga. Saya ikut kursus AI sebab saya nak bagi peserta saya yang lebih baik. Sebab sebelum ni saya self learn. Saya cari sendiri. Tapi bila masuk kursus lagi banyak lagi trainer tu bagi dan selalu orang kata sertifikat. Jadi trainer pun nak kena ada ni. Okey, orang nak, okey saya bagi. Saya masuk upgrade diri saya untuk bagi lebih baik pada peserta. So saya masukkan lagi satu modul macam mana kita nak gunakan tools AI yang ada untuk konten. Okey, kalau kata penonton semua berminat untuk mengenali Kak Siha lagi, make sure you all tengok dekat bahagian deskripsi nanti di dalam ni. Dekat situ saya akan letakkan nombor untuk berhubung. Akak punya bookstore, kita semua ada bookstore, kita ada kedai buku online. Akak punya bookstore apa Kak? www.sehaebook.com. Okey, tengok dekat dalam description, saya akan letak kat situ. Jadi anda boleh shopping ibu-ibu yang Kak Siha tulis dan juga penulis-penulis MBZ yang lain. Kak, apa harapan akak kepada dunia penulisan yang kita punya perjuangan ni sukar sebenarnya? Sebab kalau nak dibandingkan dalam dunia begini, semua nak pakai duit, semua akan memilih peniaga-peniaga yang mudah untuk orang membeli. Perjuangan penulisan ni berbeza. Jadi apa harapan akak untuk kita tetap setia berjuang di dalam dunia penulisan? Apa harapan akak kepada penulisan ni? Okey, saya sangat berharap kepada penulis-penulis baru, penulis mapan, baik buku fizikal, baik buku digital. Sebaiknya kita jangan gaduh-gaduh, kita work together, complement, kita bekerjasama. Sebab dalam masa sekarang ni, pembaca bahan bacaan digital, bahan bacaan fizikal tak ada. Bukan satu lagi baik daripada satu, tak. Jadi harapan saya orang semua faham yang physical book and digital book dia complement. Dia bukan bersaing, dia complement. So dua-dua perlu ada. Jadi penulis-penulis bahan bacaan fizikal dan digital kena bekerjasama to make sure that ilmu yang nak disampaikan dibukukan dalam dua-dua bentuk ni dapat kita sampaikan kepada pembaca. Maksudnya ilmu tu perlu disampaikan. Ya, ilmu perlu disampaikan. Itu kita punya objektif kan. Kau nak guna, kalau kau nak daripada Singapura nak datang KL, kau nak yang penting sampai. Ya, betul, kan? betul. Kau nak guna naik train ke, naik ke bas ke, itu kaedahnya. Naik boat, naik ferry, berenang. Itu kaedahnya. Betul kan? Betul. Okey, jadi Kak Siha, saya rasa kita dah sampai ke hujung. Banyak yang kita bincangkan ini, walaupun dalam masa yang singkat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Siha sebab hadir jauh daripada Singapura, sudi hadir ke dalam kita punya mini podcast ni. Semoga ianya menjadi inspirasi kepada seluruh penonton. InsyaAllah kita akan jemput dalam program-program yang akan datang. Kalau you all nak jumpa Kak Siha, make sure kena join komiti MAZA, jadi penulis kita, jadi usahawan ibu, join perniagaan kita, join komiti ni, you bina jaringan dalam ni, bina ukhuwah yang baru. Kak Siha, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan.